amalan lah kan tadi kan. Saya pernah baca ada satu ni dia kata nak tahu amalan kita diterima, selepas kita buat benda baik, Allah izinkan lagi kita buat benda baik. Allah izinkan lagi buat kita buat benda baik. Itu yang saya baca lah. So, adakah benda tu betul ataupun hanya sekadar ni lah, sekadar orang kata orang nak tulis yang macam tu lah. Ya, jadi sebenarnya memanglah ya, dosa dan pahala ni adalah suatu perkara yang kita tak nampak. Betul tak? Ya, bila kita buat dosa kita tak nampak pun jaring duk cukup atas kepala kita ke ya. Kalau kita buat buat sesuatu kebaikan, kita tak rasa pun pahala tu kita kendong. Contoh kita pergi pengajian lah kan. Ya, bila kita pergi pengajian contohnya balik beg kita berat. Orang pun tanya, apa yang kau bawa tu? Aku bawa balik pahala ni. Kan? Sedangkan kita menghadiri pengajian itu, malaikat memayungi kita daripada atas kepala kita sampai ke as-sama'ud dunia. Punyalah malaikat tu suka. Dan bagaimana Nabi menyebutkan barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah memudahkan jalan dia untuk sampai ke syurga. Maka ya, kebaikan yang kita buat ni sebenarnya, kita rasa itulah sebenarnya, bila satu kebaikan yang kita buat, Allah akan buka lagi jalan untuk kita buat kebaikan. Dia bukan sekadar ditulis sahaja, tapi kalau orang yang melakukan kebaikan, dia akan merasai dia. Merasai bahawa dibuka lagi kebaikan. Dan satu lagi yang mesti kita amalkan ialah doa. Kita kena sentiasa berdoa lah. Ya, sebab doa ni, doa silahul mu'min. Ya, maksud dia ialah senjata kepada orang mukmin. Wa imaduddin, tiang agama, wa nurus samawati wal ard, merupakan cahaya di langit dengan di bumi. Jadi bila kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang baik. Contohnya kan, kita lepas berdoa doa wudu. Doa lepas mengambil wudu kan. Ya, doa tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Walaupun kita kata ya, dia adalah satu doa yang ringan. Lepas keluar bilik air, kita ambil wuduk tu, kita menadah tangan kita ke langit, kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan hamba-Mu yang bertaubat. Pertama kan, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan hamba-Mu yang membersihkan diri. Kemudian yang ketiga, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan hamba-Mu ibadikas salihin, hamba-Mu yang soleh, hamba-Mu yang baik. Doa-doa ni sebenarnya dia membuka jalan kepada kita untuk buat kebaikan. Kenapa kita dibukakan kebaikan oleh Allah? Kerana doa kita tadi. Kadang-kadang doa kita diaminkan oleh malaikat. Kan? Malaikat ni adalah satu yang kita kata makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dijadikan daripada cahaya yang kita tak nampak. Yang kita tak nampak. Tetapi apabila kita melakukan kebaikan, dia akan bersama dengan kita. Contohnya orang-orang yang semayang berjamaah. Apabila mereka menyebutkan ramai-ramai amin kan? Ya, malaikat juga menyebutkan amin. Apabila amin mereka disamakan dengan para malaikat, doa orang-orang yang semayang itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa dia hikmah orang yang tawaf? Tawaf di Baitullah, akan mereka tawaf. Yang orang nak pergi ke Mekah, nak tawaf dekat Kaabah contohnya. Kerana apa? Kebaikan dia ialah menyamai para malaikat yang tawaf di Baitul Izzah. Dia bertentangan dengan Baitullah. Jadi di situ menyebutkan bahawa apa yang kita lakukan kebaikan itu didoakan oleh para malaikat, disukai oleh para malaikat, maka malaikat mendoakan kita, maka dibukakan kebaikan demi kebaikan. Lepas satu kebaikan kita buat, Allah buka lagi kebaikan, Allah buka lagi kebaikan. Itu bagi orang yang merasakan pahala yang dia dapat dalam hati dia, selain daripada menenangkan jiwa dia, menenangkan hati dia, maka Allah sentiasa membuka jalan kebaikan untuk dia. Masya Allah kan. Ya, hidup kita ni, kalau kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita letakkan Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya di atas kepala kita, pundak kita, ya, insya-Allah apa yang diberikan oleh Allah kita akan rasa ringan. Kan, dia itulah yang dikatakan surah Al-Ikhlas tu, apabila kita membaca pahala dia seumpama kita membaca kalau kita baca satu kali seumpama kita baca 10 juzuk daripada 30 juzuk Al-Quran, walaupun dia hanya 4 ayat sahaja. Qul huwallahu ahad.
Kata kalau Allah itu satu, itu yang Allah nak. Jiwa kita ni yang paling dia suka bagi seorang mukmin, seorang Muslim, ialah kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja kerja buat kita, lillahi ta'ala. Apa sahaja yang Allah bagi kepada kita, tak lain tak bukan dia mari daripada Allah. Tidak ada mari daripada makhluk. Kita makan dan minum, rezeki yang kita dapat, mari daripada Allah. Maka kita sujud kepada Allah. Allah semata-mata. Kemudian Allah menyebutkan, Allahus Samad. Allah itu tempat kita bergantung. Kan? Bergantung yang bagaimana? Bergantung dalam sudut kita redha ke tak redha dengan ujian yang Allah bagi. Kan? Apa saja Al-Quran yang kita baca, kita mengharapkan ya satu kebaikan yang Allah bagi kepada kita. Kan? Kemudian yang ketiga ialah lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebab itu seorang Muslim yang mengucap 2 kalimah syahadah, tapi bila dia melakukan dosa-dosa besar, dia mati tak dan bertaubat, apa dia ittifaq daripada kita kata ahli sunnah wal jamaah, dia mengatakan orang tu mula-mula akan masuk dalam neraka ya, setelah setelah diazab akan segala dosa-dosa dia, akhirnya dia akan diangkat memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa masuk juga syurga akhirnya? Kerana dalam hati dia ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan? Kemudian yang terakhirnya ialah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ni tak ada satu pun yang serupa dengan dia. Kan? Bila kita membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala tu, cukup dengan 4 ayat sudah menjadikan hati kita ni hati yang berpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita buat, sama ada kebaikan itu orang tak tahu, orang tak puji pun kita, orang tak tahu pun, tapi jiwa kita tetap senang buat kerana kita tahu hanya Allah yang pandang kita. Dan apabila satu-satu kejahatan yang kita buat, jangan kita jaharkan atau ceritakan kepada orang lain, sebaliknya hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengenali diri kita daripada kita kenal diri kita sendiri. Insya-Allah ya. Wallahu a'lam bissawab.